Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nampak side view. Nanti lain kali saya ubah jadi view daripada depan. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardi uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi. Bersegeralah kamu mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu. Bersegeralah kamu mendapatkan keampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Wa rusuluh. Zalika fadlullah. Begitulah kurniaan dari Allah. Yu'tihi man yasha'. Allah beri kepada siapa yang nak atau siapa yang dia nak. Wallahu dzul fadlil azim. Dan bila sebut tentang kurniaan Allah ini besar. Kurniaan Allah ni besar. So, seperti yang telah lalu disampaikan sebuah hadis dari Nabi tentang bacaan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar selepas daripada solat sebanyak 33 kali. Yang itu berlumba-lumba dengan orang kaya, berlumba-lumba dengan orang kaya dalam bersedekah. Dan Allah buat perbandingan jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard. Allah tak beri ganjaran yang lain, tak sebut ganjaran yang lain. Allah terus sebut ganjaran syurga. Hanya kerana kita mengejar keampunan. Hanya kerana kita mengejar keampunan dari Allah, Allah terus bagi ganjaran syurga, wa jannah. Dan bila Allah sebut tentang perbandingan luas syurga dan bumi, Allah sebut bumi syurga tu arduha luasnya ka ardis sama'i wal ard, seluas langit plus bumi. Seluas langit plus bumi. So apa yang kita kata luas sekarang ni tak terbanding dengan luas syurga. Sebab satu syurga itu seluas langit dan bumi. Kalau kita pinpoint di mana langit, tak ada siapa boleh bagi jawapan. Kan? Arduha ka ardis sama'i wal ard. Kalau kita pinpoint di mana langit tu, tak ada siapa yang boleh bagi jawapan. Jadi, luasnya syurga tu pun tak tergambar oleh kita. Berapa luas, berapa tinggi, berapa lebar. Allah cuma kata, seperti luasnya langit dan bumi. Itu je. Uiddat disediakan, dijanjikan kepada orang beriman dengan Allah dan Rasul-Rasulnya. So, bagaimana nak dapat syurga? Ada satu fahaman yang kata kalau kita buat A, kemudian B, kemudian C, maka kita akan dapat masuk syurga. Buat A, B, C, dapatlah masuk syurga. So, ini cara kuantitatif. Kuantiti, berapa banyak? Tapi surah ini tak sebut tentang berapa kuantiti, tetapi berapa kualiti. Surah ni tentang amalan kualitatif. Kualiti. Kita tak pegang pada kualiti tu, kita pegang kuali je.
amalan yang berkualiti. So jangan lihat secara kuantiti, berapa banyak, tapi berapa bagus amalan tu. Kan kalau kita nak tinggal di mana? Di Brunei misal kata. Atau kita nak tinggal di Jepun, luar negara misal kata. Kita perlu fulfill, lakukan beberapa perkara. Dan tinggalkan beberapa perkara. Penuhi syarat-syarat untuk jadi warga negara tempat tu. Dan tinggalkan apa yang tak perlu. So, kena taat pada undang-undang negara tersebut. Namun, itu tidaklah bermaksud bila kita jadi warga negara yang berkhidmat pada masyarakat, maka hanya memadai itu. Kan? Asal patuh pada undang-undang, okay, that's it. Tak, Islam bukan hanya nak itu. Bukan hanya cukup-cukup makan. Sebab Allah nak kita tunjuk yang kita boleh buat lebih lagi. Kalau siapa-siapa yang mengikuti Assalamualaikum Isnin jam 7 pagi tiap minggu tu, minggu ni dan minggu yang lepas, Ustaz Syahmi terangkan tentang surah Al-Asr. Surah Al-Asr dari perspektif yang sangat menakjubkan. Disebut tentang kita bukan hanya selamatkan diri kita sahaja, tetapi kita perlu berkhidmat pada masyarakat untuk mudahkan urusan-urusan kehidupan masyarakat tu. Sedarkan juga pada orang lain. Satu sudut dimensi keimanan itu bukan sekadar iman percaya, tetapi kesedaran. Kesedaran hidup beragama, kesedaran hidup bertuhan. Itu lebih penting. Itu lebih utama. Sebab tu kalau kita lihat kisah para Nabi dan Rasul dalam Quran, mereka bukan saja ajak manusia mengenal Allah, tapi mereka juga tegur tentang kesalahan-kesalahan. Mereka bukan saja memperkenalkan Tuhan, tetapi mereka bagi tahu do and don'ts, apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat. Nabi Syuaib, dia tegur cara berniaga kaum baginda. Nabi Lut, dia tegur amalan homoseksual. Bukan didiamkan, ditegur. Tegur. Nabi Musa tegur keburukan perhambaan. Maksudnya mereka berada pada realiti masyarakat waktu tu. Mereka masuk dalam masyarakat waktu tu. Melihat pada masyarakat dan perlu dibaiki. Dan mereka bukan saja lepaskan diri mereka, tak, tapi bawa seramai mungkin yang dia boleh bawa. Suatu agama ini, hidup beragama ini adalah manual yang lengkap. Bukan hanya sebut tentang Tuhan, tetapi sebut juga tentang kebaikan, bentuk-bentuk kebaikan manusia sejagat. Kebaikan yang manusia boleh achieve. So, sampaikanlah ajaran agama ini supaya ramai manusia boleh hasilkan kebaikan dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Kan? So, walaupun ayat ini secara literalnya sebut tentang uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Ayat ni sebut tentang beriman je kot, Ustaz. Dia bukan hanya terhenti kepada aku dah beriman, cukuplah. No. Kena buat kerja tu. Dia bukan sekadar aku dah percaya. Tak. Bila kita dah sedar, kita sedarkan pula orang lain. Zalika fadlullah. Itulah bentuk kurniaan Allah. Fadl, seperti yang pernah kita lalui ayat-ayat sebelum ni, fadl bermaksud bila Allah beri balasan tu, Allah beri lipat kali ganda. Jauh lebih baik. Allah beri lebih berkualiti berbanding apa yang kita pernah tawarkan. Sebab Allah akan beri berlebih-lebihan.
Kita amal sekejap je kat dunia ni. Kita amal sekejap je. Tapi Allah balas dengan syurga yang kekal. Bukankah itu bentuk fadl? Dan Allah punya kurnia yang sangat besar. Dan Allah mampu untuk beri balasan rahmat yang sangat besar. Okay, next ayat 22 adalah sebab untuk kita memberi nafkah, memberi infak. Dan ini sebab yang kelima. Sebab yang kelima. Tiba-tiba sebab yang kelima. Sebab kita tak kira dari awal kan. Kita tak kira dari awal. Ni sebab yang kelima. So nanti tuan-puan kiralah 4 yang mana, 3 yang mana, 2 yang mana, 1 yang mana. So ini sebab yang kelima. Sebab semasa harta tu ada di tangan kita, maka sedekahkanlah, infakkanlah. Kerana kalau tidak, lambat laun harta tu sama ada habis kita belanjakan ataupun dia akan musnah. Dia akan musnah. Kan banyak je kita nampak duit simpan bawah bantal. Bawah bantal musnah dimakan anak-anak. Ada nenek rugi lebih 200,000 wang keping. 200,000 ringgit, ratusan keping not 100. Sebab simpan bawah bantal, rosak. Ada yang rumah terbakar. 200,000 kot, apa nenek tu buat pada duit 200,000 tu? Simpan je, kenapa tak infak? Kan, kenapa tak bagi pada orang? Duit saya. Lah, kan surah hadis ni Allah suruh bagi pada orang. Supaya convert nilai itu menjadi lebih kekal. Akhirnya, anak-anak yang makan. Allah dah bagi peluang untuk dia dapat duit dan dia memilih untuk simpan. Apa hasilnya? Kan? So, banyak antara kita yang memilih begitu, nak simpan, nak simpan. 200,000 kumpul buat haji nenek. Tadi ada orang bank rakyat datang, pengurus cawangan bank rakyat datang. Dia nak kolaborasi dengan Masjid Negara untuk sampaikan maklumat-maklumat berkaitan dengan scammer. Dan scammer makin lama makin canggih. Terkini dia guna nama tabung haji untuk scam. Dan dia tidak hanya terpakai, scammer ni bukan hanya target pada orang-orang yang pencen. Yang terbaru, seorang pengurus bank, tak tahu bank mana, dia tak sebut. Seorang pengurus bank rugi 600,000. 600,000. Duit EPF dia baru keluarkan, dia baru pencen, capai usia 55 tahun, EPF dikeluarkan, dan 600,000. Wow. Bertahun-tahun kerja, kumpul, pelan untuk nak bersara, rupanya disonglak oleh orang lain. So, ada beza tuan-puan. 200,000, 600,000 yang kita simpan ataupun 200,000, 600,000 yang kita sedekahkan. Jauh beza. Simpan dan dia hilang atau kita infakkan dan benda tu kekal. Kedua-duanya kita tak ada. Kedua-duanya akhirnya kita tak dapat pun duit tu. Tapi salah satu keadaan tu kita yakin dan percaya janji Allah tu Allah akan fulfill. Kalau dalam kes nenek tu tadi, katalah 200,000 dia infak. Kan, 200,000 dia infak.
Seorang boleh tanya, nenek 200,000 infak, apa nenek nak makan apa? So sekarang tanya lagi, kalaupun dia tak infak, disimpan bawah bantal dan rosak. Ada orang tanya, nenek nak makan apa lepas ni? Betul juga. Dua-dua tak ada. Dua-dua kita tak pegang duit tu. Tapi bila rosak macam tu, tak ada orang tanya, habis, nenek nak makan apa? Selama ni dia dapat simpan sampai 200,000 dan dia masih kekal hidup, cukuplah makan tu. Kan? So, begitulah. Laburkan saja pada saham akhirat. Laburkan saja pada saham akhirat. Sebab apa yang bakal terjadi ialah sama ada kita infak atau tidak infakkan harta tu, salah satu daripada duanya, harta itu akan musnah ataupun akan tak ada. Kan? Sama ada harta tu akan musnah dulu atau kita akan mati dulu. Semasa di dunia, kita akan dapat certain portion dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mimma razaqnahum, apa yang kami telah berikan pada kamu. Rezeki tu Allah bagi. Certain portion Allah bagi pada kita. Sekarang Allah nak tengok, apa tindakanmu pada kurniaan kami? Apa tindakan kita terhadap apa yang Allah beri? Yes. Kalau kita tak infak, maknanya kita takut duit makin habis. Takut nak percaya janji Allah. Atau tak berapa nak yakin balasan Allah dekat akhirat. Tanggapannya begitu. Macam-macam kita boleh infak. Tuan-tuan pernah pergi hospital kerajaan atau hospital swasta, hospital bersalin, hospital kanak-kanak dan wanita. Semalam saya pergi hospital Tunku Azizah, HTA, hospital wanita dan kanak-kanak. Pergi tanya dengan dia punya PRO, sebab masjid nak buat sumbangan. Berapa kekerapan orang menyumbang? Dia kata tahun ni baru 2 kali ke 3 kali. 2 kali atau 3 kali. So kalau nak menyumbang, nak sumbang apa? Wanita dan kanak-kanak ni Ustaz, pampers, susu, macam-macam orang sumbang. Macam-macam orang sumbang. Kadang-kadang makanan-makanan kering. Kan? Banyak cara kita boleh sumbang. Banyak, bukan semata-mata duit. Kan orang bersalin, apa keperluan dia? Insure gold tu mahal, tu kayangan. Mau tersedak baby. Lampen newborn tu. Bros gigi ke ubat gigi, simple je. Bros gigi, ubat gigi, bagi pada hospital. Kan berapa sangatlah bros gigi, ubat gigi, bagi pada hospital dan biar diorang yang pergi agihkan dekat rumah. Kadang kelang kabut. Kan tiba-tiba, nak bersalin. Terus pergi. What? Lah segala apa kelengkapan mandian tak bawa. Suami pula kena suruh satu-satu. Suruh A baru buat A, suruh B baru buat B. Ni. Panik. Suruh ambil towel, dia ambil towel je. Tapi towel lap kereta. Bagi je apa yang anda boleh bagi. Bagi je. Sebab ayat selepas ni adalah ayat tentang musibah. Ayat selepas ni ayat tentang musibah. Allah bagi tahu
musibah tu sama ada musibah kita harta tu musnah dulu dan kita pun takkan boleh buat apa-apa terhadap harta tu, atau kita mati dulu harta kita diagih-agihkan. Mana satu yang anda nak? Mana satu yang kita nak? So, semasa di dunia kita akan menerima musibah. Yang menerima musibah besar yang kita nampak sekarang ni Turki. Dan kita tak tahu Arab Saudi terima musibah besar, diorang nak buat apa nama gereja besar pula dekat sana. Itu pun musibah juga. Musibah pada kita dekat Malaysia ni, remaja kita, musibah ekonomi. Dan musibah tu pasti akan kena berlaku, bentuk ujian. Dan musibah tu sama ada hukuman, Allah hukum kita kerana ketidakwarasan kita berinteraksi dengan Quran, atau musibah tu dalam bentuk ujian. Cuma di sebalik datangnya musibah itu, ada orang yang boleh dapat pahala. Maka ayat 22 dan 23 mengajak kita untuk bersabar atas kerugian harta dan nyawa. Dan Allah bagi peluang. Allah bagi kita 200,000. Kita tak buat apa-apa dengan 200,000 tu. Okay? Allah bagi kita 200,000, kita tak buat apa-apa dengan 200,000. Tapi Allah nak kita tetap dapat pahala juga. Hilangkan 200,000. Dikebas oleh scammer. Okey, sekarang macam mana kau tanggap dengan kehilangan duitmu? Kembali mengingat Tuhan, atau kau terus hari-hari meratapi hilang 200,000 seolah-olah macam aku dah tak boleh hidup dah, baik aku bunuh diri. Dan kau diberi 200,000 pun kau tak buat peluang untuk invest akhirat. Sekarang Allah hilangkan supaya kau tetap dapat pahala. Bukan kau hari-hari kata, ya Allah, masukkan aku dalam syurga, masukkan aku dalam syurga. Engkau macam mana kau nak layakkan diri engkau untuk masuk syurga kalau kau tak buat sesuatu? Tak tunjukkan sesuatu. Sekarang ni, engkau nak masuk syurga, dan Allah buat sesuatu supaya engkau berpahala, layak masuk syurga. Dapat pahala sabar, dapat pahala redha. Gitu. Sebab tu Allah datangkan plan. Kalau benar nak masuk syurga, okey. Didatangkan plan. Begini, jalan dia. Tak dapat masuk lalu jalan A, tak dapat masuk lalu infak. Allah datangkan ujian. Tak dapat pula dengan ujian ni, Allah datangkan ujian ni. Gagal pula ujian yang ni, ujian seterusnya. Yang ni pula tak lulus, yang ni pula. All the way. Ada orang yang diuji dan diuji dan diuji dan diuji. Semua tak lulus. Semua tak lulus. Kerana dia tak percaya ujian tu. Dan akhirnya dia kata, alam macam tak suka aku hidup. Alam macam tak suka aku hidup. Itu tanggapan dia pada ujian. Dan kenapa disebut tentang musibah di tengah-tengah bicara ayat tentang infak? Why? Sebab musibah besar dalam menginfakkan harta ialah harta itu berkurang. Musibah kan suatu yang kurang. Suatu yang menjadikan kita kurang. So Allah nak bagi tahu, musibah terbesar dalam kita nak memberi tenaga ke, ruang masa ke, adalah benda tu akan berkurang. Kita nampak kurang tu. Nampak daripada tenaga kita sendiri sudah semakin lemah, harta kita semakin menyusut, dana kita semakin berkurang, nampak kurang. Dan di situlah Allah
akan ganti. Ganti. Sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Asalkan kita reda dengan kurang. Reda dengan kurang. Tuan-puan, simpanan kita, saya selalu sebut simpanan. Simpanan kita selalu nampak. Ada yang langsung tak nampak, tak tengok pun simpanan dia. Tapi sebab bila orang tu tak ada simpanan, bila dia mula menyimpan, dia akan tengok tu nombor. Simpanan tu nombor je. Nombor. Berapa? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. Katalah kita ada 20,000. 20,000. Dan kita dengar Turki dilanda bencana semacam tu. Rasa-rasa berapa kita nak keluarkan dari 20,000? Kalau kita keluarkan 2,000, kita sudah tergambarnya kalau aku keluarkan 2,000, tinggal 18. 18 dengan 20. Rasa macam, tak dapat gambarkan daripada angka 20 kepada 18. Sedangkan 8 dengan 2, mana lebih besar? Kan 8 dengan 8 lebih besar. Kita tak pandang macam tu. 18. 20 lagi besar lah Ustaz. Tak, 20 tu sebab 2 dekat awal dia. Kalau 18 kan 8 kita sebut dulu. So 8 lebih besar dari 2. So mula-mula tu ya. Mula-mula tu memang kita akan berkira-kira. Tapi bila kita dah biasa, dia perlu ada peningkatan. Waktu kecil dulu, mak bapak kita bagi RM1. Bila dah sekolah menengah, naik RM5. Nak naik dari RM1 ke RM5 tu, masuk tabung masjid tu, berpeluh juga. Berpeluh. Dari RM5 nak naik RM10 pun, sudah mula berpeluh. 10 ke 50. Berkira juga kita. 10, 50. 50 ke 100. Tak pernah termimpi nak sedekah 100. Tak pernah termimpi. Dan tiba-tiba nak sedekah 2,000. Siapa yang tak berkira? Tapi ada orang yang diberi lebih harta dari Allah. Dia boleh bulanan 20,000, 30,000 duit dari poket dia. Boleh, sebab sudah terbiasa. Sudah terbiasa. 20,000. Saya pernah jumpa. Bila kadang keluar dekat surat khabar, jabatan ini dermakan sekian banyak. Dia katalah, ini jumlah aku. Jumlah yang biasa kita orang keluarkan bulanan. Untuk bagi masyarakat setempat. 20,000, 30,000. Gitu. So, Allah kata apa? Ma asaba min musibatin fil ard. Tiada suatu pun bencana yang menimpa di bumi. So, oleh kerana surah ini yang diberi fokus ialah infak, memberi, maka kita akan tafsir musibah ni pertamanya dalam bentuk infak tu. So ramai, macam tadi juga, ramai yang keberatan nak infak harta kerana mereka takut harta tu berkurang. Pada mereka kurang harta tu musibah. Maka Allah nak ingatkan yang musibah yang berlaku dekat bumi ni semua telah Allah tentukan. Jangan takut dengan musibah kurang harta. Jangan takut untuk keluarkan belanja kerana kita belajar yang kalau harta tu musnah, belum sempat untuk kita belanja, maka kita telah hilang peluang untuk jadikan dia sebagai harta kita yang kekal. Itu musibah besar. Musibah tu lagi besar. Mana lebih menakutkan? Kita ada 2,000, Mana lebih menakutkan? 2,000 kena scam atau 2,000 kita infak?
Mana yang lebih rasa kecewa? Dia bukan income banyak, Puan Azhar. Dia bukan income banyak. Kalau soalan kita dalam minggu lepas ialah peratus. Kita tengok peratus. Saya hanya sebut nombor je. 2,000 ke 200 pun boleh kan. 200 kena scam atau 200 kita infak atau kita derma. Atau 200 kita buat belanja makan dekat McNate. Mana yang lebih rasa macam, kalau Jawa kata getun ni, getunnya. Kena scam. Nilai 200 sama. Tak tahulah sebut tentang musibah ni. Musibah yang melanda tu dalam bentuk sama ada kita kena tipu ke, atau kita belanja secara boros ke, atau kita belanja tak tengok kiri kanan. Gitu kan. So, Allah nak bagi tahu berulang kali, jangan takut. Jangan takut. Sebab musibah itu boleh datang dalam pelbagai bentuk. Dan kalau kita sudah berusaha untuk tegakkan agama ini, berusaha untuk memberi, dan kita dapat masalah dan gangguan, Allah akan pasti menjaga dan memelihara. Musibah dari sudut bahasa bermaksud anak panah yang tepat pada sasaran. Itu maksud musibah. Musibah dari sudut bahasa maksudnya ialah anak panah yang tepat pada sasaran. So maksudnya yang kita sebut musibah-musibah ni adalah suatu yang memang Allah nak kita kena. Dia bukan tak sengaja. Itu memang Allah target kita. Memang kita tak boleh elak. Macam peluru berpandu tu, kita sudah, we had been locked. Yes, custom made untuk kita. Memang untuk kita. Bukan orang lain. So kita tak boleh nak kata, kenapa aku? Kenapa tak jiran sebelah rumah? Dia lebih teruk. Ada berhala depan rumah. Kenapa rumah aku yang terbakar? Rumah dia boleh selamat sejahtera. Hore-hore. No. Had been locked. Memang kita. Turki tu. Dekat mana? Dekat yang gempa tu. Memang Allah sudah buat untuk mereka. Custom made. Ibarat peluru berpandu sudah ditentukan. Tu musibah. Wala fi anfusikum. Dan tidak pula pada dirimu. Kan? Ma asaba, ma tu tidak. Wala fi anfusikum. Kalau ma tu bermaksud daripada dulu. Tidak. Daripada dulu lagi, tidak. Dan wala fi anfusikum, sekarang ni tidak. Musibah itu boleh jadi pada luaran ataupun dalam tubuh kita. Dan semuanya tu Allah tentukan. Kan ada Qatadah pernah menyatakan, telah diceritakan pada kami bahawa tak ada seorang pun yang terkena luka dan tidak pula musibah yang menimpa telapak kaki dan tidak pula terkehil uratnya, melainkan kerana ada kesalahan yang kita buat. Dan apa yang dimaafkan oleh Allah darinya adalah lebih banyak. Oh, rupanya kadang kita tertusuk itu, terkehil ke. Qatadah kata itu mungkin perbuatan salah kita. Bukan bermaksud hari itu kena, hari itu juga. Hari itu berdosa, hari itu juga kena. Tak. Kadang dosa tu berpuluh tahun dulu. Kita tak bertaubat. Kita lupa. Lalu Allah jadikan itu sebagai ingatan. Tapi kita tetap lalai. Tak ingat. Lupa. Kan jalan-jalan tersepak bucu katil. Tersepak bucu kaki katil. Allah itu sakitnya bukan main tu.
Tapi yang kita marahkan apa? Tu, bucu katil. Kita tak marahkan pun kaki kita yang tak ada mata nak berjalan. Tu sebab kesalahan lalu yang mungkin kita lupa nak bertaubat, sekarang Allah bagi ingatan. So ada baiknya kalau berlaku macam tu, mohon keampunan. Ampunkan aku ya Allah. Aku lupa dan aku lalai. Sebab Allah nak bagi pahala. Nak bagi pahala. Dan apa yang dimaafkan oleh Allah kerana benda tu lebih banyak, lebih besar. Maka musibah yang Allah kenakan pada kita itu memang Allah telah takdirkan terjadi dan kita terima dan redha. Sebab itu menjadi medan ujian buat kita. Dia boleh dilihat sebagai kafarah kepada dosa yang pernah kita buat. So, kalau kita berjaya lepas ujian tu, kita punya kebaikan akan bertambah. Tersepak bucu katil, kita redha. Kan? Tersepak bucu katil, kita redha. Minta ampun pada Allah atas dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang sedang dibuat dan dosa-dosa akan datang. So, kita punya kebajikan akan bertambah. Orang yang sama kita yang masih belum sedar tersepak bucu katil, kita maki bucu katil tu. So, belumlah lepas ujian tu. Kalau tadi kita redha dan bertaubat, lepaslah satu ujian. Lepas dapat kita pangkat satu calit. So, selagi belum faham, selagi belum berubah, tak lepaslah ujian tu. Tak lepaslah ujian tu. Tu ada soalan, adakah lebih afdal untuk kita infak pada ahli keluarga yang perlu bantuan? Sangat afdal. Sangat afdal. Surah Isra menyatakan pada ayat yang ke-30 26. Tolong jaga hubungan sesama kerabat. Wa atidal qurba haqqahu, beri orang-orang yang ada hubungan kekerabatan ini hak dia. Kenapa Allah sebut hak dekat situ? Tu kena cari dah. Kenapa Allah sebut hak dekat situ? Dan di hujung Allah sebut apa? Wala tubazir tabzira. Jangan membazir. Apa kaitan kita beri ahli keluarga kita hak dia dan bantu orang miskin dan bantu Ibnu Sabil dengan perbuatan membazir? Apa kaitan tu? Kau ada harta, tapi engkau tak bantu ahli keluarga engkau, itu dikira sebagai membazir. Kau tak bantu orang miskin, itu dikira sebagai membazir. Kau tak bantu Ibnu Sabil, itu dikira sebagai membazir. Macam mana relate tu? Macam mana? Adakah semua itu dikira membazir kalau tak membantu? Sebab ayat yang sama 26, Allah tutup dengan wala tubazir tabzira. Jangan membazir. Membazir apa? Membazir peluang yang Allah beri. Aku bagi duit pada engkau, keupayaan, tapi engkau tak guna untuk itu, membazir. Ada makanan, tak dimakan. Lepas tu buang je, membazir. Kan? Tapi itu bukan level kita berfikir. Kita tak melihat, tak pernah berfikir selevel itu pun dalam melihat ayat Quran. Kenapa lah letak satu ayat membantu dengan membazir? Lain. Itu Quran mengajak kita, menggesa kita merubah cara melihat. So, ma asaba bin musibah illa fi anfusikum, la bi anfusikum illa fi kitab. Melainkan telah tertulis, tercatat sekian lama dalam kitab. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya.
sebelum kami menciptakannya. Semua itu, semua plan, perancangan ni semua telah pun tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Okey. Sekarang ni kita nak tengok. Sebelum Allah keluarkan alam nyata. Sebelum Allah cipta manusia, makhluk lain, semua dah tertulis. Okay. Semuanya dah tertulis sebelum Allah cipta semua. Dan sebelum Allah keluarkan ke alam nyata, takdir telah ditentukan. Kerana pada kalimah nabaro'a, kata dasarnya adalah baro'a. Baro'a maksudnya nyata, penciptaan, pengeluaran, pembentukan. Itu maksud baro'a. Baro'a. So, ulama tafsir mengatakan, nabaro'a ha, sebelum kami menciptakannya ha tu, merujuk kepada kita. Takdir, musibah, semua telah ditentukan sebelum kita diciptakan. Telah ada dari dulu lagi. Dia bukan benda baru. Allah telah lama tahu kita akan hadapi benda itu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, nabra'aha, sebelum kami ciptakannya, nya itu kembali kepada musibah. Sebab musibah itu adalah takdir yang akan terjadi. Tapi kalau ikut yang lebih tepat, yang lebih baik adalah pendapat pertama, kembali kepada manusia. Sebab konteks perbicaraan itu berkaitan dengan manusia. Sebelum Allah jadikan manusia, Allah sudah tentukan nasibnya. Habis itu, Ustaz, kita tak bolehlah memilih. Kan? Kita tak boleh pilih lah. No, bukan begitu. Ketentuan kita kena itu dan kena ini, Allah sudah tentukan. Sekarang Allah nak tengok respon kita. Kita dinilai kerana ujian tu. Layak masuk syurga atau kekal dalam neraka berdasarkan respon kita terhadap takdir yang sudah ditentukan. Kan contohnya, saya ada beberapa set soalan yang saya dah gubal berpuluh tahun dulu. Kan, saya cikgu matematik. Saya dah gubal berpuluh tahun dulu sejak saya mula-mula bekerja. Saya ada pengalaman 60 tahun mengajar matematik. Dan saya ada simpanan stok soalan 60-70 tahun lamanya. Daripada guru saya, daripada datuk nenek saya. Ada soalan matematik. Dan saya keluarkan soalan tu satu persatu agar anak murid saya jawab. Anak murid saya baru daftar sekolah semalam. Bolehkah dia kata, tak acilah cikgu. Kami budak baru, patutnya cikgu evaluate kami berdasarkan kami yang baru. Ini seolah-olah cikgu sengaja nak menggagalkan kami dengan soalan-soalan yang dah berpuluh tahun. Apa logiknya kat situ? Allah dah sediakan takdir setelah sekian lama. Sekarang bagaimana kita menghadapi takdir tu? Setiap satu takdir yang datang khusus untuk kita. So, respon kita terhadap ujian tu. Respon kita terhadap ujian tu. Kalau kita hadapinya dengan tenang, terkawal, redha, sabar, tidak menggelabah, adalah fine. Ini belum apa-apa dah melompat. Kan, belum apa-apa dah menyalahkan takdir. Belum apa-apa dah salahkan Tuhan. Belum apa-apa dah tuding jari. Macam mana nak dapat markah? Kan? Setiap yang berlaku tu, itulah bentuk ujian. Itulah bentuk ujian.
Dan semua itu telah ditetapkan sejak sekian lama. So, mana-mana musibah Allah dah tentukan dalam ilmu Allah dan Allah yang tentukan ia terjadi. So, orang beriman, dia akan terima je. Itu baru hamba yang sejati, yang ngetop. So, kalau kita dapat digest, terima benda ni, Allah akan jadikan kita seorang yang ada personality. Apa yang terjadi, kita terima. Tak mengeluh. Bila tak mengeluh, kita akan sentiasa memandang ke depan, nampak peluang. Tidaklah kita asyik bertanya, kenapa musibah ni terjadi pada aku? Tuan-puan, kalau hilang 200,000, dia makan anai-anai. Apa respon tuan-puan? Redah je, belum try, belum tahu. Apa respon kita kalau kita hilang sesuatu yang besar, yang kita anggap berharga? Ha? Kalau 600,000 macam pengurus bank tu. Dia dah ingat dari dunia sudah kiamat. Dunia untuk aku sudah kiamat. Sedangkan selama kita hidup daripada kecil, kita hidup bukan kerana 600,000 tu. Kita hidup bukan 600,000 tu yang menghidupkan kita. Kita cuma kumpul je. Dan kita berjaya kumpul tu pun sebab selama kita kumpul, tidak berlaku sesuatu yang sangat mendesak sehingga kita perlu keluarkan dari simpanan tu. So selama itu, selama kita kumpul, ada tak Allah beri ujian-ujian besar supaya kita terpaksa keluarkan simpanan? Tak ada. Apa kita tak tengok, guys? Bentuk perlindungan dari Allah tu. Allah bagi, kau nak kumpul. Sebab nanti ayat 24 Allah sebut tentang bakhil. Sengaja tak disebut bakhil dari awal. Ayat 24. Sebab semua ni 29 ayat dia. Ayat 24 Allah sebut tentang bakhil. Kesabaran itu dipupuk. Dia kena, kita boleh bersabar kalau kita tahu. Kalau kita ada ilmu tentang itu, kita boleh bersabar. Contohnya, anak kita main pen marker. Pen marker. Conteng dekat dinding kereta suami. Conteng dekat pintu kereta. Suami kita pula kerja driver, dia bawa balik kereta kerajaan balik rumah. Dia dapat marker pen, dia conteng. Sekarang ni kalau kita tak tahu apa-apa, apa kita buat pada anak tu? Kita keluar nampak anak tu sedang conteng. Apa kita buat? Tanpa tahu apa-apa. Terus pukul. Terus kan? Terus, bukan pukul. Kaki sampai dulu sebab kaki panjang. Banding tangan kan kaki sampai dulu. Pipi kanan, pipi kiri nak dipukul tu. Atau bahu, atau tangan, atau apa. Pakai apa? Seat belt, pakai batang pipe. Pakai hanger, Ustaz. Hanger. Itu satu situasi. Apa yang dekat dia, apa yang boleh capai kan, terpukul. Situasi kedua. Bila kita keluar, kita nampak dekat marker pen tu, dia tulis whiteboard marker. Whiteboard marker. Oh, boleh hilang. Lap sikit boleh hilang. Conteng nak biar satu kereta. Biar kita buat prank pada bapak engkau. Dia tak ada dipukul.
Sebab dia sudah ada ilmu. Tahu apa yang berlaku. Suatu nasihat Haidir kepada Nabi Musa, Nabi Haidir kata, engkau takkan boleh bersabar, terhadap perkara yang engkau tak tahu secara menyeluruh. Yang kau tak ada pengalaman terhadap benda itu. Kau takkan boleh bersabar. So, syarat untuk bersabar ialah kita kena ada pengalaman. So, macam mana nak ada pengalaman kalau kita tak laluinya, Ustaz? Quran inilah sumber pengalaman kita. Kita baca cerita orang dulu. Kita baca cerita Nabi Nuh. Kita baca cerita Nabi Hud. Kita baca pengalaman orang dulu. Inilah cara Allah beri kita pengalaman tanpa perlu kita lalui. Sebab cerita dalam Quran ini, dia bukan cerita tipu. Cerita benar. Bila dah jadi tu, lupa semua. Itu ada possibility. Tapi belum cuba, belum tahu. Bila kita sudah biasa dengan Quran, anda akan bertindak dengan lebih matang. Anda akan bertindak dengan lebih matang. Trust me, Quran will guide us. Quran akan pimpin kita. Jangan khawatir. Sekarang sebab kita belum ada pengalaman tu. Tapi nanti bila lalui satu persatu kita nampak, wow, ini Quran akan bentuk, akan guide, akan pimpin satu persatu. Kita tak perasan. Yang akan perasan siapa? Orang dekat keliling. Jiran-jiran kita, suami kita, anak kita. Mama dah lain lah. Mama dah nampak macam ada sinar-sinar ustazah. Lain. Paling penting bila hadap musibah. Paling penting adalah bila Allah beri suntik dalam hati kita. Tenang. Tenang. Macam mana mak bapak kita dulu boleh bertenang dalam situasi-situasi genting? Sebab dia dah ada pengalaman. Dia dah ada pengalaman. Dan pengalaman itu yang membuatkan dia matang dan tenang. Bukan kita selalu minta ke? Minta tenang. Kita minta tenang pada ayat yang ke-7 surah Fatihah. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta, kata akar dia nun, ain, mim. Na'ama. Na'ama ni maksudnya tenang. Tu yang binatang ternak lembu, kambing, kan dia tenang, bukannya buas. Bukan liar. Dia binatang jinak, tenang. Yang boleh dijinakkan. Atau na'ama. So kita sedang minta pada Allah, ya Allah tunjukkan aku jalan yang kau pernah beri nikmat ketenangan pada orang-orang terdahulu. Nikmat yang mereka boleh tenang menghadapi ujian-ujian, musibah-musibah besar sehingga mereka tak serabut kepala. Kita minta, tapi sebab yelah, kita pun tak tahu. So kita main sebut je. Tapi sekarang sudah tahu, setiap kali kita sebut tu siratal ladzina an'amta alaihim, kita sedang minta ketenangan pada Allah. Nikmat tenang ni nikmat luar biasa. Nikmat yang tak boleh dicari, diperoleh pada mana-mana kedai emas. Walaupun dapat emas tu tenang seketika. Tapi dia tidak selamanya. Gitu. So inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah kata mudah saja.
Allah nak jadikan apa-apa dan nak kenakan apa-apa musibah pada manusia. Yasir, senang sangat bagi Allah. So bayangkan Allah telah tetapkan takdir kita 50,000 tahun sebelum Allah cipta kita. Berapa? 50,000 tahun. Apa dah hal? So setiap satu Allah akan beri. Nabi ingatkan pada kita, Allah telah tetapkan ukuran-ukuran sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah telah tetapkan kadar ukuran-ukuran itu. Qadarullahul muqadir. Allah telah tetapkan ukuran-ukuran itu sebelum diciptakan langit dan bumi dalam tempoh dalam jarak 50,000 tahun. 50,000 tahun. Apa lama sangat nak menentukan ukuran ni? Allah yang tentukan jarak antara matahari dan bumi sehingga bumi dalam keadaan begitu boleh keluarkan 4 musim, tak terbakar, tak terlalu sejuk. Allah letakkan kadar dan ukuran besarnya bulan itu sehingga boleh mengelilingi bumi dengan konsisten terjadinya air pasang surut dekat bumi. Allah letakkan ukuran Jupiter yang jaraknya dengan bumi supaya Jupiter ni dengan dia punya bulan dan dia punya ring itu menyelamatkan bumi kebanyakannya daripada hentaman-hentaman objek-objek tidak dikenali dekat angkasa. 50,000 tahun Allah buat tu semua. Kita hidup, lahir dan kita tinggal. Bersihkan tangan sebab semuanya Allah sudah jaga untuk kita. 50,000 tahun. Yang setiap ukuran itu tepat, precise, to the minuscule, sampai ke milimeter yang terakhir. Ukuran itu tepat. Siapa yang boleh menentukan kadar manusia boleh hidup selesa atas muka bumi ini perlu pada kadar 27 darjah Celsius suhu bilik. Siapa yang tentukan? Allah. Dan tengok panas dekat padang pasir pun tak lebih daripada 45 darjah Celsius. Sebab bila pergi 46, manusia pengsan, ada yang mati. Overheat. Siapa yang tentukan itu semua? Allah. Allah. Inna zalika 'ala Allah yasir. Senang sangat Allah buat. Itu level kekuasaan Allah. Dan punya berkuasa Allah, Allah tentukan masa. Dan sekarang 3:35 kita kena berhenti dan kita sambung lain kali. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukran jazilan kasiran Al-Fadhil Ustaz Nazri bin Mustaqim, dan juga terima kasih sahabat-sahabat jemaah-jemaah yang sentiasa supporting, memberi komen di dalam ruangan chat kita. InsyaAllah tiba sangat tu. Jadi insyaAllah semoga kita semua istiqamah belajar bersama-sama. Teruskan lagi untuk slot yang seterusnya. Rasanya satu slot lagi habis kot kita Suratul Hadid, Ustaz. InsyaAllah tunggukan, nantikan sama-sama jadual. Kita tunggu nantikan jadual yang akan bakal disusun opah ke. Sebab kelas Ustaz memang tiba-tiba je. Semalam tak ada lagi jadual, tiba-tiba hari ni je dah ada. Jadi kepada yang betul-betul nak istiqamah bersama, jadi Allah pilih kita untuk duduk bersama-sama mendengar, dan semoga kita diberi kelapangan, diberi ketenangan hati dalam menerima setiap ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum Ustaz, dan juga kepada jemaah semua. InsyaAllah bertemu lagi kita di lain siaran. Saya kembalikan sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.